Okey, sambung Okey, walaha haqqun fil infaq wa 'alaiha wajibun fi dzalika. Jadi juga anak tersebut dia juga berhak untuk mendapatkan belanja. Belanja pembiayaan nafkah hidup. Bunuwah tu maksudnya kalau anak kandung betul lah. Dia juga berhak mendapat uh, perbelanjaan daripada ayah dia wa 'alaiha, dan dia sendiri juga wajib membiayai nafkah terhadap ayah dia secara timbal balas. Kerana pusaka dengan nafkah ni dia adalah secara timbal balas. Okey, wali annaha asasun fi tahrimin nikah wa halun nadhari wal khulwati wal ikhtilat. Dan satu lagi bunuwah ni, hubungan darah ni, hubungan bunuwah yang lahir melalui wiladah dan nikah ni, dia merupakan asas kepada pengharaman nikah, talin nikah, halal melihat, berkhalwat dan bercampur gaul. Okey, jadi inilah perbezaannya dengan tabani, menganak angkatkan. Masalah anak angkat ni, yang sampai letak nasab ni. Jadi faidha kisa tabani alaiha, jadi maksudnya kalau dikiaskan tabani ni, maksudnya pengangkatan ini ke atas al-bunuwah, wajaza i'tibar laqid ibnan liman tabannahu kana fi dhalika zulmun liman sayusyarikuhum fi mirathihim. Jadi maksudnya kalau dikiaskan tabani ni, menganak angkat ni, maksudnya pengangkatan ni ke atas bunuwah, hubungan anak ni, dan harus kita menganggap bahawa anak pungut ini anak seperti anak kandung bagi orang yang mengangkatkan dia itu, maka ini sebagai satu kezaliman. Satu kezaliman liman sayusyarikuhum fi mirasihim, yang mana kezaliman kan bagi orang yang terpaksa berkongsi dengannya pada harta pusaka. Wa zulmun lahu wa liwarisatihi al-hakikiyin indama yataqasamu aqaribuhu al-muzayyafun mirathahu min dunihim aw yusharikunahu fihi. Maka ini sebagai satu kezaliman bagi dirinya, dan juga bagi pewaris-pewarisnya yang sebenar, tak kala mereka membahagikan kaum kerabatnya al-muzayyaf, maksudnya kaum kerabat yang palsu, membahagikan pusakanya yang bukan orang sebenar, ataupun membahagikan harta pusaka tersebut kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Jadi ringkasannya sini dia nak menceritakan bahawa contohnya Pak Ahmad, Pak Ali. Pak Ali dia ada anak kandung betul. Ada anak kandung, lelaki ada, perempuan ada. Kemudian dia ambil anak angkat seorang. Kemudian anak angkat tersebut dia letakkan nama dia, diberikan kepada Pak Ali tersebut. Dia menjadikan anak angkat dia sama seperti anak kandung dia, dan masa pusaka dibahagikan juga dengan anak angkat tersebut, maka ini adalah satu perbuatan yang tidak betul. Kerana hukum syarak dalam bab pusaka dia kena ada hubungan nasab yang betul-betul. Tapi budak anak angkat ni, anak-anak pungut ni bukan dia yang dijadikan anak angkat tersebut yang sampai peringkat bagi nasab ini, itu bukan anak sebenar. Ini sudah melakukan kezaliman, dia telah bercanggah dengan hukum syarak. Jadi terpaksa berkongsi harta pusaka kepada orang yang tidak sebenar, yang tidak diiktiraf oleh syarak, yang hanya diberikan kepada orang yang ada hubungan nasab ataupun hubungan perkahwinan. Jadi dia kira zalim lah ni, menzalim, dan dia juga terlibat dengan kezaliman ini. Okey, wa kana fi dhalika zulmun li khuluqi wal fadilati. Jadi ini dikira sebagai satu kezaliman bagi akhlak dan fadilah. Satu apa benda ni, fadilah ni satu benda yang bersifat murni, yang berakhlak, dia telah berlaku kezaliman. Indama yufridu qanun ukhuwati bainahu wa baina man laysa ukhtan lahu bil hal. Maksudnya apabila kita mewajibkan undang-undang persaudaraan yang ada antaranya dan di antara orang yang tidak ada hubungan dengannya pada masa itu, an yukhalitaha mukhalatul syaqi. Maksudnya kita nak memaksa dia untuk kita jadikan dia sama seperti adik-beradik. Yang ni di segi anak-anak kan cerita. Ni sekarang ni nak cakap dari sudut adik-beradik pula. Kita nak menjadikan dia sama seperti adik-beradik kandung. Kan? Bergaul sama seperti adik-beradik kandung. Wahuwa ajnabi anha, sedangkan dia itu ajnabi. Dia orang asing. Okey.
Okey, wa yamna'u haqqahu fi zawaj minha. Dan juga menghalang haknya untuk kahwin. Kalau kita anggap dia tu sebagai, kalau kita buat undang-undang tersebut sama seperti adik-beradik, adik-beradik kandung, maka tak boleh kahwin. Sedangkan dia boleh kahwin. Sedangkan wahya ghairu muharramati alaihi, sedangkan dia tu bukan mahram. Dia tu anak-anak orang, anak-anak orang bela, anak pungut yang kita bela. Tapi kita jadikan dia seperti anak sungguh, jadi menyebabkan dia tak boleh kahwin dengan anak kandung kita. Jadi dengan sebab itulah bila kita buat dia seperti anak angkat ni sama seperti anak betul-betul, dia telah menukar sistem, kehidupan, dia telah mengganggu sistem yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang ditetapkan oleh syarak sama ada yang melibatkan pewarisan, ganggu sistem, dan juga melibatkan perkahwinan. Kita mengharamkan anak kita berkahwin dengan anak pungut tersebut. Sebab kita jadikan dia anak angkat kan, sedangkan dia boleh kahwin. Dan dia tu adalah bukan mahram. Kan? Jadi boleh kahwin lah. Okey, wa min ajli dhalika kullihi haramallahu ta'ala at-tabanni. Jadi berdasarkan pada ini, Allah SWT telah mengharamkan at-tabanni. Tabanni maksudnya pengangkatan. Maksudnya anak angkatkan seorang budak. Alladhi huwa ikhtilaqun nasabin ghairi mawjud. Maksudnya mencipta nasab yang tidak ada. Yang jadikan anak angkat yang tidak dibenarkan oleh syarak ni adalah anak angkat yang bentuk sampai peringkat letak nasab. Yang sebenarnya budak tu bukan tidak ada hubungan nasab pun. Summa i'ta'uhu jami'a huquqi wal ahkami thabitati lirabitati an-nasabi. Kemudian diberikan kepada anak angkat tersebut segala hak dan hukum hakam yang sabit bagi orang yang ada hubungan nasab, sedangkan dia tidak ada hubungan nasab. Jadi ini telah melanggar sistem hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, wa syara'ad din ma yughni ani at-tabanni. Sedangkan syarak kita telah menetapkan apa yang sudah cukup untuk tabanni ni. Kan? Maksudnya syarak ni ada telah bagi hukum yang memadai berbanding dengan hukum tabanni ni. Hukum penganak-angkatan, mengangkatkan anak sampai letak nasab ni. Jadi wa yuhaqqiqu maslahati al-laqit. Syarak ni telah memberikan satu perkara demi untuk kemaslahatan laqit. Apa dia? Wahwa mabda'u ri'ayah. Itu prinsip ri'ayah wa inayah. Maksudnya penjagaan dan ambil berat. Wa tarbiyah lahu. Maksudnya jaga, pelihara, tarbiyah semua sekali. Wa hamalal muslimina fi dhalika akhtara mas'uliyati wa ahammiha. Jadi syarak kita telah meletakkan tanggungjawab tersebut kepada atas orang Islam dengan tanggungjawab yang terbesar dan terpenting. Jadi maksudnya Islam dalam bab anak angkat ni, walaupun kita orang Islam kat Mission ni, kita panggil anak angkat juga sebenarnya. Kita panggil istilahnya anak angkat. Sama ada kita bela, budak tu tak tahu siapa ayah dia. Kita panggil anak angkat. Tapi anak angkat yang kita buat kat negara kita ni tidaklah sampai peringkat meletakkan bil pada kita. Itu memang sebenarnya dengan hukum syarak. Tapi anak angkatan yang dilakukan oleh Undang-Undang Sivil sampai jadi anak betul, boleh pusaka dan semua dengannya. Jadi sedangkan Islam dari segi anak tersebut, kita benarkan, kita jaga, kita pelihara, kita bagi pendidikan dan semua dengannya. Bukan bimbang dari segi pusaka. Dari segi pusaka, maksudnya kita kalau kita nak bagi, kita ada wasiat. Kita boleh wasiatkan kepada dia ataupun hebah. Adalah banyak mekanisme untuk diberikan harta kepada anak angkat tersebut. Kalau kita sayang anak angkat tersebut, sebab dia dari segi pusaka memang dia tidak dapat. Tapi dia boleh terima wasiat sebab dia bukan waris. Jadi rasanya setakat itu sajalah huraian kuliah daripada kitab Al-Miftah fi Ahkamin Nikah yang telah cukup segala perbincangannya daripada Al-Wahdatu Al-Ula sehingga Al-Wahdatu Al-Ashirah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.